Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini, Isnin, kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 8. So, pada hari ini, insyaAllah, kita akan sambung bermula ayat 9 dan ayat-ayat seterusnya, insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan orang-orang yang beriman supaya bersegera pergi ke masjid ketika mana dilaungkan azan Jumaat. Namun perlu untuk kita ketahui, sebagaimana kita bahaskan pada kuliah yang lepas, ya, pada muqaddimah surah Al-Jumu'ah, bahawa ayat ini walaupun memerintahkan untuk mendirikan salat Jumaat, bukan berarti bahawa selepas ayat ini diturunkan barulah salat Jumaat dilakukan. Kalau kita melihat sirah Nabawiyah, selepas Nabi SAW hijrah ke Madinah, atau pertama kali Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi telah pun melaksanakan solat Jumaat sebelum ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu tidak dinafikan bahawa ayat ini adalah antara dalil pensyariatan solat Jumaat. Maka berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, qala As-Suyuti fiha masyru'iyatu salatil Jum'ah. Ayat ini merupakan pensyariatan salat Jumaat. Maka kalau orang bertanya, kenapa orang Islam pada hari Jumaat pergi melaksanakan sembahyang Jumaat? Apa dalil dia daripada Al-Quran? Maka ayat inilah kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah ila akhiril ayah. Inilah satu-satunya dalam Al-Quran ayat yang dengan jelas mensyariatkan sembahyang Jumaat. Selain ayat ini merupakan pensyariatan solat Jumaat, kata As-Suyuti, wal adhanu laha, termasuk ayat ini juga merupakan pensyariatan azan untuk solat Jumaat. Wasa'yu ilaiha, dan pensyariatan supaya segera pergi melaksanakan sembahyang Jumaat. Wa tahrimul bai'i ba'dal adhan, dan ayat ini kata beliau juga merupakan dalil haramnya berjual beli selepas azan. Ya. Wastudulla bil ayah
wastadalla bil ayah man qala inna ma yajibu ityanul jum'ati ala man kana yasma'u fihi an-nida. Dan ayat ini juga dijadikan orang-orang yang mengatakan, ada orang mengatakan bahawa yang wajib datang melaksanakan sembahyang Jumaat itu adalah orang yang mendengar seruan azan. So, mana dalil mereka mengatakan itu? Ayat ini. Ya. Namun ulama yang lain tidak mengatakan demikian. Dan berdasarkan ayat ini juga kata As-Suyuti, wa man qala la tajibu 'ala an-nisa' li'adami dukhulihinna fi khitabiz dzukur. Dan ayat inilah yang dijadikan setengah ulama mengatakan bahawa tidak wajib bagi wanita untuk datang melaksanakan solat Jumaat, oleh kerana pada ayat ini Allah menggunakan dhamir mukhatab. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina, Allah Taala menggunakan muzakkar, ya ayyuhalladzina amanu, itu muzakkar. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, muzakkar. Ya, wadharu al-bay' muzakkar. Dzalikum, kum dekat situ muzakkar. Khairul lakum muzakkar. In kuntum ta'lamun muzakkar. Maka berdasarkan kepada ayat ini, oleh ulama, setengah ulama mengatakan ayat ini antara dalil yang menjelaskan bahawa wanita tidak wajib datang melaksanakan salat Jumaat, oleh kerana pada ayat ini Allah Ta'ala menggunakan muzakkar, yang mana muzakkar itu selalunya merujuk kepada wanita, merujuk kepada lelaki, ya, minta maaf. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salah, jika diserukan untuk melaksanakan sembahyang fi yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, segeralah. Maka yaumul jum'ah, hari Jumaat, itu adalah sayyidul ayyam. Ia adalah penghulu kepada semua hari, induk kepada semua hari. Maka faj'alhu mustawdi'an li salihil a'mal, maka hendaknya hari Jumaat itu kita jadikan untuk melakukan amal-amal salih. La siyama as-salah fahiya khairul amal, terutamanya salat, yang mana salat itu adalah sebaik-baik amal. Jadi sebenarnya hari Jumaat itu bukan sahaja hari kita, terutama lelaki, untuk melaksanakan solat Jumaat, tetapi hari itu adalah hari di mana kita digalakkan untuk melakukan amal-amal salih. Lalu kenapa yang diwajibkan hanya solat sahaja? Kerana solat adalah khairul amal, sebaik-baik amal. Tapi bukan berarti itu sahaja. Maka banyak amalan-amalan yang digalakkan kepada kita pada hari Jumaat. Semua amalan yang digalakkan pada hari yang lain digalakkan pada hari Jumaat. Dan ada yang khusus lagi, misalkan pada hari Jumaat digalakkan membaca surah Al-Kahfi, pada hari Jumaat digalakkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi, pada hari Jumaat digalakkan kemudian untuk mandi, pada hari Jumaat digalakkan untuk segera datang ke masjid, pada hari Jumaat kemudian kita digalakkan untuk bersedekah, dan banyak lagi amal-amal saleh yang digalakkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu ialah hari yang paling utama dalam satu minggu kita untuk melakukan amal saleh. Baik. Kemudian qala Al-Qasimi, berkata Al-Qasimi berkenaan tentang ayat ini, Al-Imam Al-Qasimi, qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka,
qad abtalallahu qawla al-yahud fi thalath. Allah Ta'ala telah membatalkan perkataan orang-orang Yahudi dalam 3 perkara. Pertama, iftakharu bi annahum awliya'ullah wa ahibba'uh fakadzdzabahum. Pertama, orang-orang Yahudi berbangga bahawa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah mendustakan dakwaan mereka itu dengan mencabar mereka, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut. Kalau betullah kamu kekasih-kekasih Allah, maka cubalah kamu bercita-cita untuk mati. Dan kata Allah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan pernah mahu untuk melakukan itu. So Allah batalkan dakwaan mereka sebagai ahibba'uh, sebagai kekasih Allah. Yang kedua, wa bi annahum ahlul kitab wal arab la kitaba lahum fashabbahahum bil himar yahmilu asfara. Orang-orang ahlul kitab dahulu, mereka sentiasa berbangga oleh kerana ada kitab mereka yang diturunkan. Manakala orang-orang Arab pada masa itu sebelum Al-Quran diturunkan tidak mempunyai sebarang kitab. La kitab lahum, tak ada kitab mereka. Tetapi Allah Ta'ala membatalkan mereka dengan cara fashabbahahum bil himar yahmilu asfara. Allah samakan mereka seperti keldai yang membawa kitab, sebagaimana pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut. Memang kitab ada pada mereka, tapi hakikat mereka sama seperti keldai yang membawa kitab, tidak memberi manfaat apa-apa kitab itu kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mereka berbangga bis-sabat, dengan hari Sabat, hari Sabtu. Ya, walaysa lil muslimina mithluh, dan tak ada hari yang sama kepada orang beriman. Maka Allah batalkan itu, fasyara'allahu lahum al-jum'ah, maka Allah Ta'ala pun syariatkanlah kepada umat Islam hari Jumaat. Ya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan Jumaat, ya, maka digalakkan untuk melaungkan azan Jumaat. Idza nadal muadzin lis-salah fi yaumil jum'ah, ketika muazzin melaungkan azannya untuk salat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, ya, ai famdu ila sima'i al-khutbah wa ada'is salah. Bersegeralah kamu untuk datang melaksanakan mendengar khutbah dan salat Jumaat. Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut nama hari Jumaat secara khas. Ya, pada zaman jahiliyah dahulu, hari Jumaat ini tidak dikenali. Dahulu mereka menyebutnya sebagai hari Al-Arubah. Namun ketika mana Islam datang, nama hari itu kemudian diubah menjadi hari Jumaat. Sehinggalah ke kita pun di Nusantara ini, yang majoritinya kita adalah orang Islam, maka nama hari itu kita sebut sebagai hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat disebut sebagai Jumaat? Padahal dahulu tidak. Innama summiyat al-jum'atu jum'atan. Hari Jumaat itu disebut sebagai Jumaat li'annaha mushtaqqatun minal jam', kerana kata Jumaat itu diambil daripada kata al-jam'u. Asal kata dia adalah al-jam'u. Al-jam'u itu artinya berhimpun, ya. Maka fa ahlul Islam yajtami'una bi kulli usbu'in marratan bil majami'i al-kibar. Maka orang-orang Islam, mereka berhimpun dengan perhimpunan yang besar sekali dalam satu minggu. Maka kemudian disebutlah hari itu sebagai hari Jumaat. Ya, disebut hari itu sebagai hari Jumaat.
Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala sebut fas'au ila dhikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Jika diserukan azan Jumaat maka segeralah datang. Berdasarkan kepada ayat ini kata para ulama, wujubus sa'i ila al-jum'ati ba'da nida. Wajib segera datang ke masjid selepas serukan untuk melaksanakan solat Jumaat. Wa hurmatu ma siwahu min dunya illa li'udhrin, dan haram kita sibuk dengan dunia kecuali ada keuzuran. Ini terutama kepada lelaki, ya. Maka haram melakukan hatta perkara yang mubah. Maka ada kaedah mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Maksudnya apa? Innahu qad yumna'u minal mubah. Sesungguhnya kadang-kadang perkara yang mubah itu dilarang idza kana yafdi li tarki wajibin aw fi'lil muharram. Kalau ia dapat menyebabkan seseorang meninggalkan perkara yang wajib ataupun melakukan perkara yang haram. Berniaga, berjual beli, hukum asalnya apa? Mubah. Boleh. Ya, tak ada dosa. Tetapi kalau sebab jual beli kemudian membuat seseorang tak sembahyang, atau kemudian dia melakukan perkara yang haram dengan sebab jual beli itu, walaupun pada asalnya hukum jual beli itu adalah halal, tetapi kalau menyebabkan dia meninggalkan suatu perkara yang wajib ataupun melakukan satu perkara yang haram, maka perbuatan yang mubah tadi jatuh kepada hukum yang haram. Maka kaedah mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah itu dia sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuan itu, kalau pengakhiran suatu perkara itu baik, ya, maka semua wasilah-wasilah yang kita lalui untuk mencapai kebajikan itu akan dihukum menjadi satu pahala kebajikan. Sebaliknya, kalau tujuan yang hendak dicapai itu tadi perkara yang haram, maka seluruh wasilah yang kita lalui ia menjadi haram. Ya, walaupun mungkin pada asalnya hukum dia adalah mubah saja, boleh saja, tapi kalau itu menyebabkan seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib ataupun melakukan satu perkara yang haram, maka secara automatik ia pun akan menjadi haram. Maka jual beli hukumnya adalah mubah, tapi disebabkan jual beli kemudian ia meninggalkan sembahyang Jumaat, tidak segera datang ke masjid, maka itu jual beli jadi haram, ya. Baik, maka kata Allah Ta'ala fas'au ila dhikrillah, segera kalau sudah mendengar seruan azan itu maka segeralah kamu pergi ke masjid, ya. Dalam Al-Quran fi talabir rizqi qala Allah Ta'ala famshu. Dalam Al-Quran untuk mencari rezeki itu Allah menggunakan kata famshu sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat 15. Famshu itu apa artinya? Berjalan. So kalau nak cari rezeki berjalan saja. Ya. Tak payah kita nak tergesa-gesa sangat. Wa fi dhihabi lis-salah, seruan Allah Ta'ala untuk pergi salat itu Allah menggunakan kata fas'au, segera, bergegas. Wa fi talabil jannah, seruan Allah Ta'ala untuk mendapatkan syurga itu Allah menggunakan bahasa sabiqu, berlumba-lumba, ya. Wa fi tahqiqit tauhid, sedangkan seruan Allah Ta'ala untuk mentauhidkan Allah, maka Allah Ta'ala menggunakan kata fafirru ilallah, lari kepada Allah, ya. Maka jangan sampai kita balik untuk pergi kerja kita lari, kita bergegas, kita bersungguh-sungguh, tapi pergi sembahyang kita slow sangat. Allah menggunakan kata famshu untuk mencari rezeki, untuk bekerja,
tapi Allah menggunakan fas'au untuk kemudian datang ke masjid. Maka jangan kita balik, ya, jangan kita balik. Baik. Dekat sini kata Allah, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu pergi ke masjid, ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala tidak sebut fas'au ila salah, tapi Allah guna fas'au ila dzikrillah? Alasannya kata para ulama ialah Allah Ta'ala sebut dekat sini fas'au ila dzikrillah kerana yang kita diperintahkan pergi segera ke masjid itu bukanlah semata-mata untuk solat, bukan semata-mata untuk solat, tetapi juga untuk mendengar khutbah. Maka yang diperintahkan pada hari Jumaat datang ke masjid dengan segera itu bukanlah untuk solat saja, tetapi untuk mendengar khutbah. Maka ada setengah orang yang mungkin oleh kerana kejahilan, ketiadaan ilmu ataupun memang memandang remeh tentang perkara ini, dalam pandangan mereka yang penting dia dapat solat Jumaat bersama dengan imam dah okey. Adapun masalah khutbah, dia tak kisah. Dia datang lewat, khatib dah berkhutbah, atau khatib dah hampir selesai khutbah, atau ketika khatib menyampaikan khutbah, dia lena, dia buka telefon dia baca WhatsApp dia, ada lagi yang main game online. Ini berlaku di kalangan kaum muslimin lelaki yang datang sembahyang Jumaat, berlaku perkara ini. Kenapa boleh berlaku? Mungkin oleh kerana kejahilan, atau memang mereka tidak menganggap penting khutbah itu. Padahal khutbah adalah satu perkara yang amat penting dalam solat Jumaat. Maka kita bukan sekadar digalakkan datang solat Jumaat, tetapi digalakkan untuk mendengar khutbah. Sampai-sampai ada disebut di dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang berkata-kata ketika mana khatib sedang berkhutbah, walaupun sekadar mengatakan kepada rakan dia, ansit, diamlah kamu, maka sesungguhnya Jumaat dia itu telah pun sia-sia. Jumaat dia itu telah pun sia-sia. Maka kalau ada suami, ada anak-anak lelaki, ada menantu lelaki, tolong ingatkan kepada mereka segera pergi untuk sembahyang Jumaat, dengarkan khutbah betul-betul, jangan lena semasa khatib berkhutbah, jangan buka telefon semasa khatib berkhutbah, supaya mereka fokus mendengarkan khutbah itu. Yang mana khutbah dan solat itu bahagian daripada ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ya. Segeralah kamu datang untuk melaksanakan salat. Segeralah kamu datang ke masjid untuk mendengar khutbah dan juga melaksanakan salat, ya, dan wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Jual beli adalah awsa'u abwabil kasbi at-tayyib. Ia adalah pintu usaha kebajikan yang paling luas. Ya, usaha bekerja yang paling bagus adalah dengan berjual beli, berniaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia adalah seorang peniaga. Ya. Nabi seorang peniaga, isteri Nabi peniaga. Maka pekerjaan yang paling bagus itu ialah berniaga. Wa aktsaruhu barakah, dan paling banyak keberkatan bekerja adalah dengan berjual beli. Ya. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan supaya wadharul bai'. Ya, wadharul bai'. Tinggalkanlah berjual beli. Ya, tinggalkanlah berjual beli. Kenapa demikian? Kerana datang ke masjid segera mendengarkan khutbah dan juga ikut solat Jumaat bersama imam sampai selesai,
itu lebih baik, lebih beruntung, lebih berharga berbanding berniaga tadi, walaupun berniaga itu adalah sesuatu usaha yang baik. Oleh kerana itulah, idza rufi'a an-nida'u lis-salati bi Allahu akbar, ketika mana telah dilaungkan seruan untuk salat dengan laungan Allahu akbar, Allahu akbar, diseru, yang berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka fakullu ma fid dunya saghirun yutsraq, maka semua perkara dunia itu adalah kecil dan hendaklah tinggalkan. Itu mungkin antara alasan kenapa seruan azan itu mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahkan sampai diulang ketika solat, ketika mana azan. Kenapa begitu disebutkan, dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti di hujung azan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru la ilaha illallah. Kenapa begitu? Nak menyedarkan kita bahawa perkara yang paling besar ialah beribadat kepada Allah, salat kepada Allah. Adapun urusan-urusan dunia ini, berniaga, bekerja, meeting, apa lain sebagainya, itu semua kecil. Itu semua kecil. Maka tinggalkan dahulu itu semua, datang penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seruan yang paling penting selain daripada seruan Allah Ta'ala. Seruan makhluk semuanya hanyalah seruan yang kecil, seruan yang rendah bila mana dibandingkan dengan seruan Allah. Jangan sampai seruan manusia kita segera perkenankan, manakala seruan Allah Ta'ala kita sia-siakan, kita anggap begitu sahaja tanpa kita memandang penting untuk kita jawab ataupun untuk kita datang, ya. Baik. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka segeralah datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah, ya, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, ya. Dzalikum khairul lakum, dan itu adalah hari ya, dan yang demikian adalah lebih baik bagi kamu. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, ta'allamana anna yaumal jum'ati yaumu amal. Berdasarkan kepada ayat ini kita dapat belajar bahawa hari Jumaat adalah hari beramal. Maka hari Jumaat bukan hari kita untuk tidur, bukan hari untuk malas dan meninggalkan ibadat. Hari Jumaat sepatutnya hari di mana kita bersungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh. Dzalikum khairul lakum, yang demikian datang segera melaksanakan solat Jumaat dan meninggalkan jual beli adalah lebih baik bagi kamu. Walaupun jual beli itu baik, jual beli itu satu usaha yang sangat baik, ya, mendatangkan rezeki yang halal dan lain sebagainya, namun datang solat Jumaat jauh lebih baik berbanding berniaga. Maka Allah menggunakan kata dzalikum khairul lakum, ya, itu lebih baik bagi kamu berbanding kamu berusaha, bekerja. In kuntum ta'lamun, jika kamu memang mengetahuinya. Jika kamu tahu, sebab setengah orang tak tahu. Kalau kamu tahu, kalau kamu ada ilmu, maka kamu dapat tahu bahawa datang solat Jumaat itu jauh lebih baik berbanding kamu berniaga. Walaupun berniaga itu adalah baik, walaupun berjual beli itu adalah baik, walaupun buka kedai itu adalah baik, tapi datang sembahyang Jumaat segera mendengar khutbah dan ikut solat Jumaat itu jauh lebih baik bagi kamu. Kalau kamu tahu, kata Allah, kalau kamu ada ilmu. Maka lil ilmi atharun azim fi bayani manazil a'mal. Maka ilmu itu mempunyai kesan yang begitu besar
dalam menjelaskan kedudukan amal, ya, sampai tingkatan-tingkatan amal, mana yang paling utama, mana yang mesti didahulukan dan lain sebagainya. Maka badiru ilal khairat, bersegeralah kamu untuk mendapatkan kebajikan-kebajikan. Wa idza kana fit tijarati ribhun katsir, walaupun dalam perniagaan itu ada keuntungan yang besar, ya, dalam perniagaan itu ada keuntungan yang besar, wa barakatun wasi'ah, dan keberkatannya luas, tapi fa in tarakaha lis-salah al-jum'ah a'zamu ribhan wa ajzala barakatan. Tapi jika engkau meninggalkan jual beli untuk solat Jumaat, maka engkau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan keberkatan yang lebih banyak. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizq, janganlah salah seorang kamu duduk daripada mencari rezeki. Maksudnya dia tak mahu pergi mencari rezeki. Wa yaqul, dan Umar berkata, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah, padahal dia dah tahu bahawa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maksud Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, janganlah kamu malas, tak bekerja, tak berusaha, ya, hanya sekadar berdoa, ya Allah beri aku rezeki, kata Umar, padahal dia dah tahu bahawa langit itu tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka oleh kerana itu beliau berkata lagi, wa anna Allah ta'ala innama yurzaqun nas ba'duhum min ba'd, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada setengah kamu daripada setengah yang lain. Maka hari Jumaat, ya, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, pertama, berdasarkan ayat ini Allah Ta'ala mensyariatkan salat Jumaat. Yang kedua, berdasarkan kepada ayat ini Allah Ta'ala perintahkan untuk azan Jumaat, ya. Maka azan zaman Nabi satu kali, tapi kemudian pada zaman sahabat itu kemudian menjadi kepada dua kali, ya. Kemudian berdasarkan ayat ini Allah perintahkan supaya segera pergi untuk mendengarkan khutbah dan juga ikut solat Jumaat bersama-sama dengan imam. Kemudian tinggalkanlah berjual beli ketika azan solat Jumaat telah dikumandangkan. Bahkan setengah ulama mengatakan berjual beli pada saat itu adalah haram. Kenapa? Kerana kalau dia berjual beli, dia akan meninggalkan solat Jumaat. Hukum wasilah sama dengan hukum tujuan, ya. Kalau perkara yang mubah itu menyebabkan dia meninggalkan satu perkara yang wajib atau melakukan satu perkara yang haram, maka hukumnya adalah sama. Maka tidak boleh lagi kita sibuk dengan urusan dunia kecuali ada keuzuran. Kalau ada keuzuran maka tidak jadi masalah. Kemudian Allah Ta'ala hendak mengingatkan bahawa jangan kamu ragu-ragu meninggalkan usaha kamu, meninggalkan perniagaan kamu, meninggalkan pekerjaan kamu semata-mata untuk datang segera ke masjid. Jangan kamu bimbang pasal itu, kerana datang ke masjid mendengar khutbah dan ikut solat Jumaat jauh lebih baik bagi kamu kalau betul-betul kamu berilmu berbanding kamu meneruskan usaha-usaha dunia kamu, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, ayat 9 surah Al-Jumu'ah. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat 10 dan ayat 11 surah Al-Jumu'ah, masih lagi membicarakan tentang hari Jumaat. Ayat 9, 10 dan 11, inilah alasan kenapa surah ini disebut sebagai surah Al-Jumu'ah, kerana surah ini, ketiga-tiga ayat ini berbicara tentang hari Jumaat dan amal-amal yang dilakukan pada hari tersebut. Sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.